beri kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Quran di radio juzuk yang pertama, sambungan kitab pada muka surat 61. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Al-Baqarah. Kita sambung ayat 29 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud dialah yakni Allah yang menjadikan segala isi bumi untuk kamu semuanya, kemudian menjadikan langit, maka diperbuatnya Allah 7 petala lapis langit, dan dia yakni Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Itu ayat 29 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kita pergi kepada tafsiran, kata pengarangnya, huraiannya pada ayat yang berbunyi huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yakni Allah yang menjadikan segala isi bumi untuk kamu. Jadi kamu tu merujuk pada kita lah, manusia semuanya. Maka di tafsir bawah tu maksudnya pergunakanlah kekayaan Tuhan yang terdapat di bumi untuk kamu, kerana ada gunanya dan boleh dijadikan iktibar. Baik. Jadi maksudnya ialah Allah Ta'ala menjadikan apa-apa yang ada di bumi ini. Jadi semua yang ada di bumi ini hikmahnya ialah untuk kita. Untuk kita semuanya. Iaitu tak kiralah apa saja, sama ada perkara tu manfaat boleh guna ataupun dia ada manfaat yang lain walaupun tak boleh guna, tetapi dia ada kebaikan, semua ada kebaikan. Kemudian timbul soalan, banyak juga barang-barang ataupun perkara yang tak boleh guna. Macam mana dalam ayat ni kata dialah yakni Allah yang menjadikan segala isi bumi ini untuk kita. Jadikan segala isi bumi ini untuk kita. Macam mana dikatakan ada manfaat? Sebab tu di sini ini maknanya hendaklah kita renung dan fikir. Kemudian timbul satu kemusykilan. Allah Ta'ala sebut apa-apa yang ada dalam bumi ini untuk kamu manusia, ambil faedah, ambil manfaat. Tetapi kalau kita tengok banyak perkara yang kita nak ambil faedah tak boleh. Yang kita nak ambil faedah tak boleh. Contoh apa? Contoh seperti binatang yang ganas. Binatang yang ganas seperti harimau ke, ular berbisa ke dan sebagainya. Begitu juga ular-ular binatang yang berbisa yang lain. Nak ambil manfaat apa? Bela pun tak boleh, makan pun tak boleh. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, di bumi ni ialah untuk kita ambil faedah. Untuk kita ambil manfaat. Baik. Jadi di sini ni, dia tafsir tadi bawah tu, pergunakanlah kekayaan Tuhan yang terdapat di bumi ni untuk kamu, kerana ada gunanya dan boleh dijadikan iktibar. Iktibar dengan makna pengajaran. Sebab tu ulama jawab, cara ambil faedah manfaat apa yang ada di bumi ini
ialah yang pertama, ambil faedah manfaat yang membawa kepada keduniaan. Yang membawa kepada soal keduniaan. Maknanya kerja guna kita untuk dunia. Itu satu. Kemudian yang kedua, ambil faedah bangsa akhirat. Ambil faedah bangsa akhirat. Yakni benda tu untuk faedah hari akhirat. Tapi kita tengok di dunia ni, contohnya seperti ular yang berbisa. Ular yang berbisa, memang kita bela tak boleh, makan tak boleh. Tetapi gambaran ular yang berbisa tu ialah manfaat untuk akhirat. Sebagaimana dalam hadis sebut, ada satu ular yang nama dia Syuja'ul Aqrab. Yang dok azab orang tak semayang, azab orang tak bayar zakat. Jadi daripada sini ni kita tengok di dunia ni, ular binatang yang berbisa tu maka manfaat, memberi peringatan kepada kita untuk akhirat. Itu maksud dia gitu. Baik. Sebab tu dia sebut lagi sini, kegunaannya ada untuk dimakan. Macam contoh nisbah dunia ni ada untuk dimakan dan diminum. Kemudian ada yang boleh dibuat pakaian dan dibuat tunggangan. Ada yang dapat dibiakkan, diperkembangkan dan diperbesarkan. Serta ada pula yang dapat dimanfaatkan dan lain-lain. Ini contoh kalau kata nisbah, misalnya tumbuh-tumbuhan. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh diminum. Ada yang boleh dibuat pakaian. Ada yang boleh dibuat sebagai tunggangan. Contohnya seperti binatang-binatang tunggangan seperti kuda dan sebagainya. Kemudian ada pula yang dapat dibiakkan, diperkembangkan, diperbesarkan. Dan juga manfaat-manfaat yang lain. Maka dengan sebab tu, dia disebut sini lagi sejak dari jenis tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, serba-serbi, benda-benda galian, hinggakan udara yang mengelilingi manusia dapat digunakan. Bahasa mudahnya ialah apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya ada manfaat. Itu maksud dia gitu. Lagi pula ada yang ambil faedah atas diri benda tu sendiri. Ada yang ambil faedah atas jalan dengan perantaraan. Sebab itulah hak ni kita tilik dengan mata kasar kadang-kadang tak nampak. Macam kita sebut tadi, contoh telah jadikan ular berbisa seperti tedung sela dan sebagainya. Apa faedah ular ni? Macam kita sebut tadilah, ada faedah bangsa dunia, iaitu binatang yang boleh kita makan. Contohnya seperti lembu, kerbau, kambing, boleh kita makan. Dan ada binatang yang boleh kita jadikan kenderaan, macam tadi kuda, kemudian gajah dan sebagainya. Ini yang kita nampak ada manfaat. Yang kita nampak ada manfaat. Maka dia sambung lagi, dia disebut lagi, ini semua dijadikan iktibar. Yakni contoh pengajaran, contoh dan juga teladan pengajaran bahawa semua makhluk Tuhan, sejak daripada binatang jinak hingga binatang liar, ada yang dibekali dengan senjata, dibekali dengan racun dan bisa bagi mempertahankan dirinya, diri binatang tu. Ada yang mendatangkan kebinasaan dan ada pula yang menjadi habuan sekawannya. Maka dia kata gunakanlah semua ni untuk iktibar pengajaran atau sebagai bahan untuk menjadikan diri tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah. Juga gentar, gerun dan takut mengerjakan segala larangan Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat dalam surah Az-Zariyat pada ayat 20-21, wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan pada bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri mengapakah kamu tak melihat. Jadi ayat 20 tadi Allah Taala kata di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang yakin. Kemudian dalam ayat yang kita baca ni pula Allah Ta'ala jadikan segala isi bumi ini ialah untuk kita.
Segala isi bumi ni ialah untuk kita. Sebab tu kita sebut tadi, membawa kepada semua perkara dia ada manfaat. Sama ada manfaat yang membawa kepada dunia ataupun manfaat yang membawa kepada akhirat. Balik kepada tafsiran kita, contohnya tadi jenis ulat berbisa. Nak makan tak boleh, nak bela tak boleh. Tetapi boleh ambil manfaat akhirat, iaitu neraka ada azab, iaitu ada satu ulat namanya Syuja'ul Aqra. Walaupun tak boleh makan, tetapi kita tengok ulat tu banding dengan ulat neraka yang jauh lebih bisa lagi. Yang jauh lebih bisa lagi. Sedangkan ulat di dunia ni pun atas jalan kebiasaan, kalau kata satu orang kena patuk ulat berbisa ni pun boleh membawa kepada tak makan masa lama, boleh membawa kepada maut. Apatah lagi dalam bab azab di akhirat. Cuma di akhirat ni maknanya kita ni tak mati. Tak mati itu dengan sebab aridi. Jadi kalau kita tengok dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-18 pada menyatakan masalah ahli syurga dan juga ahli neraka ni, Allah Ta'ala datangkan seekor kibas. Kibas tu simbolik kepada nyawa kita. Dipanggil segala ahli syurga dan ahli neraka. Kemudian Allah Ta'ala sembelih kibas tu. Lepas pada sembelih kibas tu, kemudian Allah Ta'ala kata ahli syurga kekal dalam syurga. Maknanya membawa kepada tak mati-mati dah. Jadi bila mereka dengar macam tu, pakat seronok. Pakat seronok. Sebab apa? Sebab tak dihubung dengan kematian. Sebab tu kita sebut selalu benda ni. Kita hidup di dunia ni, kalau kita ni hebat macam mana pun, kaya macam mana pun, pangkat tinggi macam mana pun, seronok-seronok, tapi dihubung dengan kematian. Dihubung dengan perkara yang memutuskan kelazatan dunia, iaitulah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, kemudian hanya kepada kami, kata Allah, kamu akan dikembalikan. Jadi kalau kita tengok satu sudut, bila dihubung dengan perkara kematian ni, membawa kepada diri kita ni rasa tak seronok, rasa tak suka. Tapi nak buat macam mana? Kematian itu perkara yang pasti akan datang. Sebab tu kalau kata boleh pilih di antara hidup dan juga mati, maka kita pilih hidup. Kita pilih hidup. Sebab apa? Sebab salah satunya ialah banyak perkara yang kita hajat ni belum dapat lagi. Itu di antaranya. Tanyalah siapa pun, kalau nisbah apa ni orang yang muda dan sebagainya, ataupun orang yang dah apa ni umur yang banyak pun, kalau tanya nak panjang umur tak? Banyak umur. Kita pergi ke Mekah, kita tahu kelebihan mati di Mekah dan juga Madinah ni. Kalau kata contohlah wartawan tanya, macam mana kalau kata takdir Allah mati di sini, macam mana? Kita nak jawab tu pun pick up dia kali tu. Kita tahu apa ni lebih-lebih tu betul lah lebih. Tapi kita kata ya, saya tahu kelebihan mati di Mekah dan Madinah ni, tapi tak apalah kot, kalau boleh tu harap panjang umur lagi. Dia kata harap panjang umur lagi. Tu maksud dia gitu. Jadi balik pada cerita akhirat ni, Allah Ta'ala sembelih kibas tu simbolik kepada tak mati dah. Sebab tu ulama syarah hadis tu, sekiranya ada kematian selepas pada tu, ahli syurga ni mati dalam keadaan seronok. Mati dalam keadaan seronok. Tapi tak ada mati lah. Mana tak ada mati tu dengan sebab aridi. Kemudian bila dengar kepada ahli neraka, bahasanya tak mati-matilah, kekal dalam ahli neraka ni, disebut pada orang yang kufur. Mereka punya sedih itu sedih sehingga kan kalau ada mati selepas tu, mati dalam keadaan yang sedih. Nak habaq kata menyesal. Penyesalan. Sebab tu disebut di akhirat, azab di akhirat ni ialah azab yang sungguh. Kita duk dengar surah As-Sajdah. Tiap-tiap Jumaat kebiasaannya tu imam baca ayat yang ke-21. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ia bermaksud, dan sungguh kata Allah, kami merasakan sedikit. Rasa, dia bila rasa ni, dia rasa ni maknanya tak banyak, tu makna rasa.
Biasanya kita makan kan, contohlah kawan order nasi goreng apa, nasi goreng paprika, kawan ni nasi goreng tom yam, kawan ni nasi goreng sotong, nasi goreng ayam dan sebagainya. Kemudian kita tengok nasi goreng nasi goreng paprik itu, oi nampak kuah, nampak sedap, main nak rasa sikit. Rasa ni dia tak banyak. Ambil rasa, cukup. Itu makna rasa. Jadi dalam ayat 21 surah As-Sajdah ni, Allah Ta'ala kata kami rasakan. Kami rasakan menunjukkan tak banyaklah. Rasa azab di dunia ni. Sebab itulah di dunia ni bukan azab yang sungguh. Kemudian dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar. Yang sungguh di mana? Di akhirat. Apa hikmah dia? Hikmah dia di dunia ni bila telah rasakan azab sikit ni, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan hampa ni kembali kepada kami. Kembali kepada kami. Itu yang Allah Ta'ala bagi ujian, bagi rasa susah sikit. Pasal apa? Nak suruh ingat balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nisbah azab di akhirat ni tak. Sebab memang nak azab sungguh. Kalau nikmat ni nikmat sungguh. Sebab tu kita kata tadi, yang kata Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah Ta'ala jadikan segala isi bumi ni untuk kita semua. Secara umumnya, sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Sebab tu kita kata tadi, nisbah macam ulang berbisa ni bukan boleh belah, makan apa pun tak boleh. Tapi apa manfaat dia? Manfaat dia ialah kita bandingkan ulang yang nama syuja'ul aqra' tu. Macam mana? Di dunia ni pun ular yang berbisa ni pun sangat-sangat kuat bisa dia. Apatah lagi ular yang di akhirat yang nama syuja'ul aqra' tu memang ditugaskan untuk siksa. Lagi pula bila sebut tentang akhirat, bila kata azab ni azab yang sungguh. Kalau kita tengok pula dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, yang bermaksud tiap-tiap kali kulit mereka, kulit mereka ni hancur, kulit mereka ni pecah, baddalnahum juludan, kami gantikan kulit yang lain, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, supaya kami nak bagi rasa azab tu. Mana tiap kali kulit kita hancur, pecah, kena bakar, diganti kulit lain. Diganti kulit lain. Apa hikmah situ tu? Liyadzuqul azab, supaya nak bagi rasa azab. Ni yang kata bagi orang yang berfikir, orang yang renung, dia tengok apa saja yang ada di dunia ni semua membawa kepada manfaat. Sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Itu maksud dia gitu, nah. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kata yang kedua ni, ambil manfaat dengan diri benda ataupun perantara. Diri benda atau perantaraan, iaitu Allah Ta'ala jadikan binatang tu ganah. Binatang jenis ganah. Kemudian dia makan binatang yang kecil-kecil. Itu faedah dia. Binatang yang ganah makan binatang yang kecil-kecil. Begitu juga racun, dia ada faedah untuk mematikan semut, mematikan lalang. Jadi semua yang Allah Ta'ala jadikan ni dia ada faedah. Dia ada faedah. Contoh apa lagi? Seperti dadah, daun ganja. Daun ganja contoh. Tetapi cuma kadang-kadang kita guna tu salah. Bila guna tu salah, membawa kepada kebinasaan. Dadah asal tujuan perubatan. Tujuan perubatan. Tapi bila digunakan salah dengan sebab nak menghayal, nak memabukkan, maka dikategorikan dengan arak. Jadi yang jelas haram ni ialah arak, khamru, khamar. Kemudian dalam hadis sebut kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang memabukkan, kullu muskirin khamrun. Mana setiap benda yang memabukkan adalah arak. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap benda yang memabukkan adalah haram. Jadi pada situ tu qiyahlah. Maknanya penyalahgunaan dadah dengan sebab menghilangkan akal dan memabukkan, maka hukum haram. Tetapi asalnya ada hikmah dia, iaitu tujuan perubatan. Tapi oleh kerana salah guna, membawa kepada binasa. Itu maksud dia gitu. Itu yang kadang-kadang pada peringkat awal, satu-satu benda kita kata tak ada faedah.
Tak ada faedah apa. Kita kata benda ni tak ada guna apa. Tetapi sampai satu masa ada faedah dia. Ada kegunaan dia. Sebab tu kita jangan bantah apa yang Allah Ta'ala buat. Jangan kita bantah, jangan kita petikai apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dalam surah Al-Anbiya pada ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, yakni Allah, tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan mereka lah yakni kita lah yang akan ditanyai. Sebab tu kadang-kadang pokok kayu tu kita rasa biasa ya. Kita rasa tak ada function apa, tak ada kegunaan apa. Tetapi ada kalanya boleh buat ubat. Boleh buat ubat, dijadikan penawar. Cuma kadang-kadang kita tahu ataupun tidak. Ini maksud yang dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi maksudnya apa yang dijadikan oleh Allah semua ada manfaat, sama ada manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Sebab Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqata hadza batila. Ali Imran 191. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan sesuatu batila dengan sia-sia. Semuanya ada manfaat. Itu maksud dia gitu. Habis tu. Kemudian sambung lagi dia kata, dia kata lagi ayat ke-29 ni juga sambungan lagi. Diteruskan dengan firman Allah yang berbunyi, thumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dia, yakni Allah, sengaja mengadakan langit, maka diperbuatnya 7 petala, 7 lapis langit. Dan dia, yakni Allah, mengetahui tiap-tiap sesuatu. Baik. Jadi dia terjemah situ sengaja. Kalau kita kata qasad lah, ditafsir kemudian qasad ia Allah. Sebab tu istawa ila. Istawa ila tu tafsir dengan makna qasad ia ataupun sengaja ia Allah. Jadi dipanggil muta'addi ila. Istawa ila ni, satu lagi istawa ala. Istawa ala. Jadi hak ni jadi syubhah ni. Di antaranya ya satu lagi ayat summastawa alal arsh. Yang tu situ istawa di situ ala. Summastawa alal arsh. Adapun sini istawa ila. Maka setengah ulama kata satu makna saja, iaitu istawa ila dan istawa ala. Maka sini pengarang dia terjemah situ kemudian dia ialah sengaja. Sengaja tu maknanya qasad ialah. Qasad ia. Jadi qasad kita orang awam, kita tak apa faham apa dia. Kalau kita tak mendalami bahasa. Sebab tu kita faham bila kata qasad sengaja. Dia kata sengaja aku. Mana sengaja ni makna dibawa pada dalam hati. Maka qasad di sini ni ialah ibarat takluk iradah, yakni perkehendak. Maksudnya itu perkehendak, sebagaimana disebut dalam surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkatakan kun, jadi maka jadilah. Jadi makna qasad ni, makna sengaja tu ialah kehendak. Sebab tu kemudian dia Allah sengaja, yakni kehendak mengadakan langit. Dia kata tafsir gitu. Kehendak mana mengadakan langit. Tetapi ada juga ulama kata di sini ni takluk iradah yang tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Jadi sebab tu kalau kita mengaji dalam bab usuluddin, takluk iradah ni jumhur ulama ialah suluhi qadim dan tanjizi qadim. Kemudian ada satu kaul lagi kata tanjizi hadis. Maka di sini zahir nampak yang pegang kata tanjizi hadis. Iaitu sebab tu qasad, yakni sengaja, makna kehendak, yakni Allah telah menentu. Allah Ta'ala menentu menjadikan langit. Menjadikan langit. Bandingan seperti kita contoh menentu kemarin. Menentu semalam. Hari ini kita nak pergi ke tempat sekian. Maka di sini ni
Allah makna tanjizi qadim, maknanya menentu sedia lagi. Menentu sedia kala nak menjadikan langit. Tu maksud dia gitu. Sebab tu nisbah kita bila menentu hari ni, esok nak pi sekian tempat, belum tentu lagi jadi ataupun tidak. Bila sampai masa nak pi, kemudian perkuat pula kita tanya macam mana, jadi kan nak pi hari ni, nak pi esok? Jawab jadi. Maka menentu semula tu sebagai mengkuat yang dahulu dipanggil tanjizi hadis. Cuma kadang-kadang yang kita rancang, yang kita atok tu tak jadi. Tak jadi. Bila tak jadi tu sebab apa? Tak membetuli kehendak Allah Ta'ala. Adapun Allah bila dia nak jadikan sesuatu tu, maknanya kehendak dia. Sebab tu bila dia nak sesuatu tu, maka jadi, maka berlaku. Tu maksud dia gitu. Baik. Jadi maksud di sini ni dia disebut, kemudian dia, yakni Allah sengaja nak menjadikan, mengadakan langit. Qasad nak menjadikan langit. Jadi kalau kita tengok ayat ni, menunjukkan langit Allah Ta'ala jadi kemudian, bumi Allah Ta'ala jadi dulu. Bumi Allah Ta'ala jadi dulu. Kalau kita tengok zahir ayat lah. Sebab tadi ayat sebut, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah, yakni Allah yang menjadikan segala isi bumi untuk kamu semuanya. Tsummastawa ilas sama. Kemudian dia, yakni Allah, menjadi sengaja menjadikan, mengadakan langit. Mengadakan langit. Jadi sebab tu zahir ayat kalau kita tengok menunjukkan langit Allah tak jadi kemudian, bumi Allah Taala jadi dulu. Di sini ni timbul soalan. Timbul soalan juga, sebab tu di sini langit dan bumi mana jadi dulu? Mana jadi dulu? Jadi zahir ayat ni menunjukkan bumi jadi dulu kemudian baru langit. Kemudian ada yang ayat lain pula sebut jadikan langit dulu. Jadikan langit dulu. Macam mana? Maka ulama himpun. Ini kerja ulama, bukan kerja kita. Maka ulama himpun, iaitu yang pertama. Yang pertama pendapat Qatadah. Yang pertama pendapat Qatadah, mula sekali Allah Ta'ala pekering air. Allah Ta'ala pekering air, kemudian menunjukkan air ni ada sebelum langit dan bumi. Selepas tu buat bumi dan buat langit. Jadi daripada sini ni kaul yang kata buat bumi dulu, dan ada kaul yang kata buat asap dulu untuk jadikan langit. Sebab tu mula-mula Allah Ta'ala buat bumi, bumi ni jirim, kemudian dihampar. Dalil mana? Dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dihamparkannya, nya tu kembali kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala jadikan bumi dalam masa 6 hari. Dalam surah As-Sajdah ayat yang keempat, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, kemudian wama bainahuma, apa yang ada di antara keduanya langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. Sebab tu di sini ni diambil kira mana? Mula daripada Ahad tu lah. Mula pada Ahad 1, Itsnain, Thalatha 3, Rabu Arba tu, kemudian Khamis Khamsa 5. Jumaat tak kata Sadis, tapi kata Jumaat, hari himpun. Kemudian Sabtu ni asal makna rehat. Asal makna rehat. Sebab tu di kalangan ahli kitab yang berpegang, yang kata apa ni dipanggil golongan mujassimah, di kalangan ahli kitab berpegang kata Allah Ta'ala ni rehat hari Sabtu. Sebab tu asalnya hari kebesaran mereka pun hari Jumaat, tetapi mereka tak mau. Mereka tak mau sebab apa? Sebab mereka kata Allah Ta'ala buat bumi mula hari Ahad. Ahad 1, Isnin 2, kemudian Selasa 3, Rabu 4, Khamis 5, Jumaat 6. Jumaat tak kata ni, mana dia kata himpun. Hari Jumaat ni mana? Hari himpun. Kemudian hari Sabtu. Sabtu tu maknanya rehat. Dia kata Allah Ta'ala rehat. Sebab itulah dia ambil hari kebesaran dia hari Sabtu. Ni satu pegangan yang salah lah. Satu pegangan yang salah.
Tu maksud dia gitu. Baik, tak apalah tu. Jadi dalam bab tentang tafsiran Allah Ta'ala jadikan bumi dalam masa 6 hari ni, kalau kita tanya pula, awak Allah Ta'ala tak buat sekaligus ya, pasal apa buat 6 hari? Jadi di sini ni ulama tafsir ialah menyatakan bahawasanya setiap pekerjaan tu seeloknya dalam keadaan pertengahan. Jangan cepat dan juga jangan terlalu lambat. Sebab tu balik kepada kaedah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan tu kata Nabi ialah pertengahan. Cumanya dia ada beberapa amalan yang disuruh dipercepatkan. Macam kita sebut selalulah. Contohnya seperti bayar hutang. Bayar hutang yang bukan ada perjanjian bertangguh. Kalau ada perjanjian bertangguh macam kita loan bank apa tu, itu bayar bulan lah. Jadi kalau kata bayar hutang ni dengan orang kita pinjam, contohlah kita janji nak pinjam sebulan, kemudian kita ada duit awal 2 minggu dah ada duit dah, maka segera bayar. Begitu juga urusan jenazah. Urusan jenazah mana dipercepatkan. Kemudian permudahkan perkahwinan, anak perempuan permudahkan perkahwinan, dicepatkan. Begitu juga dalam bab tetamu datang, maka percepatkan jamu air, jamu minuman, jamu makanan. Tu benda tu di antara benda yang dipercepatkan. Adapun lain daripada tu disuruh kita melakukan dalam keadaan pertengahan. Dalam keadaan pertengahan. Tu maksud dia gitu Baik. Jadi di sini ni Allah Taala nyatakan, maknanya menjadi ia Allah. Sebab itulah jelas ayat ni disebut langit 7 lapis. Langit 7 lapis. Adapun bumi dalam Quran tak ada dalil lah 7 lapis bumi. Cuma ada disebut di dalam hadis. Sebut dalam hadis. Baik. Kemudian sambung lagi, dia sebut lagi tafsiran tu. Seperti telah dinyatakan sebelum ini, diturunkan bahawa telah ada lebih dahulu ayat-ayat lain yang serupa perkara dan bicaranya, dan telah diterangkan oleh Allah di dalam beberapa surah yang diturunkannya di Mekah. Jadi bila kata turun di Mekah ni, kita faham surah ataupun ayat yang turun sebelum daripada Nabi hijrah. Atau balik kepada usul tafsir berkaitan dengan perbahasan Makkiyah dengan Madaniyah. Sebab itulah dalam surah ni dia ada 2, satu surah Makkiyah, satu surah Madaniyah. Jadi bila sebut Makkiyah ni, ma nazala qablal hijrati. Barang ataupun ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Adapun Madaniyah, ma nazala ba'dal hijrati. Barang ataupun ayat yang diturunkan selepas daripada Nabi hijrah. Walaupun ayat itu turun di Mekah sekalipun, maka dikira sebagai Madaniyah. Maka dia sebut di sini ni, dia kata seperti telah dinyatakan sebelum ayat ini diturunkan, bahawa telah ada lebih dahulu ayat-ayat lain yang serupa perkara dan bicaranya. Bicaranya dan telah diterangkan oleh Allah di dalam beberapa surah yang diturunkannya Allah di Mekah. Maka mengenai perkara kejadian bumi dan langit ini ada dinyatakan pula berulang-ulang di dalam lain-lain surah. Ada disebut dalam lain-lain surah. Misalnya di dalam surah Hamim Sajadah. Hamim Sajadah ni dia merujuk kepada surah Fussilat. Surah Hamim Sajadah ialah surah Fussilat. Surah Fussilat ni surah ke-41. Surah Fussilat. Kemudian surah Nuh. Surah Nuh. Kemudian surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Kemudian surah Al-Mulk. Dan lain-lain lagi. Iaitu surah-surah yang kebanyakannya diturun di Mekah. Sebab tu bila kata di Mekah ni, turun sebelum daripada hijrah. Kemudian dia kata barang diingat. Perlu diingat bahawa surah Al-Baqarah yang kita perkatakan ini, yang kita duk baca surah Al-Baqarah ni adalah terkemudian dan diturunkan di Madinah. Sebab awal dulu kita dah baca dah surah Al-Baqarah ni, kalau kita kembali pada usul tafsir, dia merupakan surah Madaniyah. Bila kata surah Madaniyah, ayat ataupun surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu maksud dia gitu. Tapi sebelum daripada tu dah sebut ayat-ayat berkaitan dengan kejadian langit dan juga bumi. Kemudian didatangkan contoh. Dia kata misalnya
firman Tuhan di dalam surah Nuh. Di dalam surah Nuh ayat 15 hingga ayat yang ke-20, juzuk yang ke-29. Yang diturunkan di Mekah, maksudnya yang diturunkan sebelum daripada Nabi hijrah, yang berbunyi, Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Yang bermaksud, tiadakah kamu perhatikan bagaimana Allah menjadikan 7 langit bertingkat-tingkat. Jadi daripada sini juga, di antara perbahasan dalam Quran ni, ulama bincang, kebanyakan kalimah langit digunakan lafaz jamak. Samawat digunakan lafaz jamak. Adapun kalimah bumi digunakan lafaz mufrad, lafaz tunggal. Sebab apa? Jadi di antaranya ialah tingkatan langit ni dia maknanya senggang, makna jauh. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj, di antara satu langit nak pergi ke satu langit tu mengambil masa 500 tahun perjalanan. Jadi maknanya dari segi lapisan langit ni dia tidak mampat, maknanya dia jarang. Kemudian nanti ke depan sebut tentang lapisan langit tu pula dia berbeza. Langit pertama dijadikan dari bahan lain, langit kedua lain, langit ketiga lain, sampailah langit yang ketujuh menggunakan bahan yang lain-lain, bahan tak sama. Adapun bumi, ulama jawab maknanya tingkatan lapis bumi 7 lapis juga, tapi dalam keadaan mampat, dalam keadaan rapat. Kemudian dari jenis lapisan sama, tanah semua, dia tidak ada beza. Tidak ada beza. Itu di antara perbahasan disebut oleh ulama. Maka di sini ni Allah Ta'ala nyata dalam ayat surah Nuh ni, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan tujuh lapis langit, sab'a samawatin tibaqan, mana dijadikan 7 langit yang berlapis-lapis. Yang berlapis-lapis. Ini di sini suruh kita fikir, suruh kita tengok tentang bagaimana kekuasaan Allah. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita tengok balik, kalau kita tengok dalam awal-awal surah Al-An'am tu, Allah Ta'ala kata apa? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang bermaksud yang bermaksud segala puji bagi Allah. Alhamdulillahillazi Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan juga bumi. Kemudian menjadikan gelap. Wa ja'ala dhulumati wan nur, menjadikan gelap dan juga cahaya. Thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian kamu kufur. Kamu ingkar. Maksudnya di sini ni Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tentang perkara yang besar Allah Ta'ala jadikan, yang kita boleh lihat dengan mata zahir kita. Benda yang besar yang kita boleh tengok mata zahir ni, di antaranya langit dan juga bumi. Kalau kita tanya balik, ada tak benda yang lebih besar daripada langit dan bumi? Jawabnya ada. Contohnya apa? Seperti arash. Arash dia besar lagi. Arash dia besar lagi. Arash, kursi. Tetapi nisbah mata zahir kita tak nampak arash tu secara zahir. Yang kita nampak secara zahir matahari, bulan, kemudian langit, bumi. Sebab tu dalam Quran banyak menyebut tentang makhluk-makhluk ni. Jadi menyebut tentang makhluk ni pula nak memberi pengajaran kepada kita bahawasanya ingat bila kita tengok tu merujuk kepada kekuasaan Allah. Sebab tu kalau kita bahas segi kalimah pula, lepas pada tu Allah Ta'ala kata wa ja'ala dhulumati wan nur thumma allazina kafaru. Dia guna kalimah summa, tak guna wa. Pasal apa guna summa, tak guna
walladzina kafaru. Jadi kalimah thumma ni dengan makna kemudian. Kemudian dengan makna senggang masa panjang. Itu maksudnya gitu. Senggang masa panjang. Dia tidak sama dengan wa ataupun fa. Contoh kalau kita mengerti PK. Iza kabbaral imam fakabbiru. Apabila imam takbir fakabbiru, maka kamu takbir. Itu dia tak senggang masa lama. Tapi di situ tu Allah Ta'ala nyatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan gelap dan juga cerah. Kemudian kamu kupu, kamu ingkar. Contoh bandingan macam mana? Bandingannya serupa macam ni. Kita ada anak ataupun kita pun bisa jadi budak kecil. Kita budak kecil, mak pak kita bela kita. Bela kita daripada tak tahu apa. Bela kita daripada tak tahu apa, kemudian daripada reti, daripada pandai, daripada boleh beza mana baik mana buruk, sampai dalam besar tiba-tiba tak kenal pak kita. Patut tak? Itu maksudnya gitu. Jadi sama juga ayat tu Allah Taala nyatakan segala puji bagi Allah. Allah ni yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan gelap dan juga siang, gelap dan juga cerah, cahaya. Kamu tengok benda ni lama dah. Kamu tengok lama dah. Langit bumi, kamu tengok lama pertukaran siang dan malam. Kamu tengok lama dah. Thummal ladzina kafaru. Tiba-tiba kamu tak beriman. Tak patut. Itu maksudnya gitu. Itu maksudnya gitu. Sebab tu dia guna kalimah thumma tu. Tak guna walladzina kafaru. Nak menunjukkan kita tengok benda tu lama. Kemudian kalau bahasa kita kata tak kenang jasa. Maksudnya gitu. Tak kenang jasa. Ni maknanya disebut tentang kejadian yang telah jadi. Sedangkan kalau kita soal balik, banyak lagi benda yang lebih besar daripada langit dan bumi ni. Tetapi Allah Ta'ala sebut langit dan bumi, matahari, bulan. Sebab apa? Zohir, kita boleh tengok. Tengok tu pula bukan tengok saja. Tengok tu pula maknanya membawa kepada kita ni reti, kita ni faham itu di antara kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, sikit lagi kita habis ayat ni. Dia kata, dan menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita. Bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita, sebagai lampu tu, suluk. Itu maksudnya gitu. Kemudian Allah menjadikan kamu daripada bumi, maksudnya daripada tanah. Jadikan kita daripada tanah, asalnya kita gitu. Daripada tanah. Kemudian mengembalikan kamu kepadanya, kepada tanah, dan nanti akan mengeluarkan kamu daripada dalamnya, daripada tanah juga. Itu waliknya. Sebab tu di sini ni kalau segi tasawuf pula, asal kita ni daripada tanah. Tanah ni bersifat rendah. Bersifat rendah, tawadhu, diam. Tetapi pasal apa? Kita ni bersifat langit. Sedangkan kita ni asal daripada tanah. Makan pun makan hasil daripada tanah. Hasil daripada tanah, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, daging-daging binatang sebagainya daripada tanah. Tapi pasal apa? Sifat kita ni sifat langit. Sebab itulah tak boleh sombong tu. Tak boleh sombong. Sebab tu ingat balik tentang asal kejadian kita. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48. Dalam ayat tu Allah Ta'ala nyatakan tentang wa'uridu ala rabbika saffa. Maknanya kita ni di akhirat akan didatangkan dalam keadaan bersaf-saf, berbaris-baris. Bersaf-saf, berbaris-baris di akhirat. Jadi ulama tafsir itu sabit dengan hadis, ada 120 saf. Kemudian daripada 120 saf, 80 saf ialah umat Nabi Muhammad. 40 saf umat-umat yang lain. Jadi menunjukkan bahawasanya kita umat Nabi Muhammad ni banyak, ramai. Kemudian ke depan ayat tu pula Allah Ta'ala sebut kita datang ni dalam keadaan tunggal. Dalam keadaan tunggal, dalam keadaan serupa macam kama khalaqnakum awwala marrah. Seumpama waktu kamu dilahirkan dalam keadaan tak ada siapa, tunggal. Jadi Allah Ta'ala sebut balik di akhirat nanti kamu datang dalam keadaan tunggal. Apa maksud tunggal? Tafsiran ulama di antaranya tunggal, tak ada anak, tak ada cucu, tak ada harta. Itu maknanya tunggal. Kemudian pula dalam hadis sebut dalam keadaan bertelanjang, tanpa khitan. Ini disebut balik ni tentang asal kita ni di akhirat akan dibangkitkan semula dalam keadaan macam tu.
Jadi kalau satu sudut kita di dunia ni pun, kalau kata orang cerita balik tentang asal kita dulu ni, kalau yang asal yang tak elok, kita malu tak? Malu. Kita malu. Contohlah hari ni katalah kita ni jadi orang hebat lah. Contoh. Padahal dulu masa kecil tu sekolah malas. Contoh. Pak ni jenuh ligan. Tak pergi sekolah agama, tak pergi petang. Pergi ligan, mandi sungai. Jadi hak yang pakcik tu masa kita budak, dia muda lagi. Lah ni bila kita dah besar, dia tua lah. Dia kenal dia jebak kita. Dia kata tak sangka tu hang tu. Tak sangka tu dulu ni pak hang duk ligan tiap petang tak pergi sekolah agama. Macam mana boleh jadi ustaz? Contoh. Malu tak kita? Malu. Dia kata apa? Pakcik tu sebut tu malu lah. Malu. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut balik tentang asal kita ni. Kamu akan dibangkitkan semula kama khalaqnakum awwala marrah. Bagaimana kamu dijadikan dulu ni, awal dulu dalam keadaan tunggal, dalam keadaan tak ada apa-apa. Dalam keadaan tak ada apa-apa. Itu maksudnya gitu nah. Baik, tak apalah tu. Jadi nak ceritanya ialah tanah tu. Mana dijadikan kita daripada tanah, kemudian kepada tanah dikembalikan kita, dia akan dikeluarkan daripada tanah. Kemudian dia kata lagi Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan. Mana hamparan ni apa dia terjemah itu senang diduduki dan dijalani. Itu makna hamparan. Macam contoh kapek kita ni kan, hamparan, mudah untuk berjalan, mudah dan sebagainya. Jadi bumi ni mana untuk mudah untuk kita melakukan aktiviti kita. Sebab tu kena ingat balik, kita berada di atas bumi ini maknanya bukanlah semata-mata untuk kehidupan saja. Bahkan nisbah kita orang beriman, kita meyakini kehidupan kita ni bersifat sementara sampai masa kita akan mati, kemudian akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula ialah nak menghitung amal-amal kita. Sebab tu nisbah kita orang beriman, kalau boleh apa saja yang kita buat, kita nak convert, tukar jadi amal soleh. Tukar jadi amal soleh. Karena apa? Karena kita yakin bahwasanya kita ni akan dihubungi dengan kematian dan akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula tu kalau bangkit saja tak apa, kemudian dihitung pula, dikira satu persatu tentang apa amalan yang kita lakukan. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, supaya kamu di sana, di bumi itulah, dapat melalui jalan yang luas. Dapat melalui jalan yang luas. Sebab tu dia kata Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan, senang diduduki dan juga dijalani. Kemudian supaya kamu di sana dapat melalui jalan yang luas. Ini mudah perjalanan hidup kita. Cumanya nisbah kita akhir zaman ni, kita kena doa, selalu kita sebut doa ni jangan kita tinggal, iaitu kita minta petunjuk daripada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang mana betul tu betul, supaya kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang mana salah tu salah, warzuqna ijtinabah, supaya kami dapat menjauhinya. Tu maksudnya gitu dah. Baik, habis tu. Kemudian kita berhenti dulu dekat tu. Tak ada habis juga ayat ni. Tak apa, kita berhenti dulu dekat tu. Insya-Allah nanti kita sambung. Kuliah lagi akan datang insya-Allah. Jadi malam ni saya mai ganti ya. Saya mai ganti insya-Allah minggu depan Ustaz Khairul Fahmi dia akan mai balik. Dia dah hai kot malam ni, dia dah hai. Wallahu a'lam. Tanda situ nah. Jadi kalau ikut saya malam ni di Masjid Bagan Serai, tapi depa buat majlis selawat. Ada majlis selawat. Jadi kuliah saya batal lah. Kalau depa suruh mai, tapi saya tak apalah, saya tak mai. Tak mai. Jadi depa mungkin lepas maghrib depa buat tahlil ke apa tu ada majlis selawat lah. Lepas isyak. Lepas isyak. Baik, tak apa no? Tanda situ. InsyaAllah nanti kita sambung. Ahli-ahli tafsir membuat bahasan dengan bermacam-macam pendapat berlainan berkenaan dengan kejadian langit dan bilangannya yang sebanyak 7 lapis itu. Tengok apa nah. Wallahu a'lam.